Simon dah hantar ke belum? Awak boleh hantar ke tak? Alamak, saya tak set lagi dia punya ni Okey, awak ada cuba hantar ke tak? Kalau tak hantar lagi maknanya awak ada maknanya semua orang pun tak hantar lagi lah sebab saya tak setting untuk awak masukkan dalam kalam. Okey, submit segera ni lab. Okey, kita start ni Tak, saya tanya ni, awak dah hantar ke belum? Hello? Awak dah hantar ke belum? Belum. Bermakna semua grup pun belum Sebab bila tak ada orang komplain boleh submit ke tak, makna semua pun tunggu apa? Okey, dah memang saya dah setting saya dah akan setting tarikh. Patutnya semalam dah habis. Okey. Awak punya markah takkan dapat full lah. Awak punya markah akan kurang. Kalau awak tak submit, saya akan setting dalam minggu ni. Bermakna semua yang saya submit dalam minggu ni, dia punya markah takkan dapat 100%. Makna 10% daripada itu akan kurang. Sama ada jadi 8% macam tu je. Tapi Encik tak bagi tahu pun submit bila sebenarnya. Bukankah saya dah bagi tahu masa dalam kelas apa ni? Submit dalam tempoh cuti semester. Tak ada pun. Kawan awak dah dengar dah kan? Okey, kita start apa ni untuk chapter 4 digital modulation. Introduction to digital modulation communication system. Dia punya learning outcome explain basic operation digital modulation, concept of analog to digital conversion dan juga explain the different type of pulse modulation. Okay, dalam pulse modulation ni ada, dalam digital ni ada few types of pulse modulation. Kita bila masuk dalam digital, kita akan menggunakan type of modulation ialah jenis pulse modulation. Kalau sebelum ni kita ada analog modulation, kita ada frequency modulation, kita ada phase modulation dan yang tu semua dalam bentuk analog. Tapi untuk digital kita panggil pulse modulation. Okay, di bawah pulse modulation ni ada few types. Okay, kenapa kita convert kepada digital? Sebab dia punya RF spectrum limited. Okay, bila sebut RF spectrum ni dia melibatkan kepada bandwidth. Okay, bila sebut RF spectrum tu dia ada spektrum yang banyak-banyak lah, yang ada bila ada carrier dan juga ada sideband kiri kanan, dan yang tu melibatkan juga kepada bandwidth. Bandwidth tu limited of the bandwidth itself. RF spectrum ataupun kita boleh kata kepada bandwidth limited, need more efficient way to convey data through radio frequency. RF ni radio frequency radio frequency, okay. Setiap frekuensi tu dia ada channel dia panggil, dan the whole channel tu yang spike frekuensi tu kita panggil spektrum. Dalam daripada frekuensi lower sehingga frekuensi upper, dalam dia punya spek dalam daripada tu RF sehingga frekuensi lower sehingga frekuensi upper tu kita panggil bandwidth dia jugalah ataupun dipanggil RF spectrum.
Okay, power efficiency, bandwidth efficiency and system complexity are the main criteria for choosing a modulation technique. So bila awak diminta untuk memilih modulation teknik untuk setiap communication system, modulation teknik yang digunakan untuk satu-satu communication system, awak akan melihat kepada 3 perkara ni, power efficiency, bandwidth efficiency dan system complexity. Okay, kemudian digital modulation scheme have greater capacity to convey large amount of information than analog modulation scheme. Right, digital modulation scheme have greater capacity to convey large amount of information than analog modulation scheme. Okay, bermakna sekarang greater capacity to convey large amount of information, mana dia memerlukan bila nak convert daripada analog kepada digital, dia memerlukan conversion tu, proses conversion tu menjadikan data tu jadi lebih besar, dan dia perlukan greater capacity ni dari sudut bandwidth lah. Bandwidth tu dia perlukan lagi besar. Okay, tapi dia punya, walaupun bandwidth tu lagi besar, tapi dia punya performance dia lagi better. Alright. Kemudian comparison with analog system. Sebelum ni kita ada analog system, kita nak ada analog input. Analog input ni ialah awak punya suara, speaker, kemudian melalui proses modulator. Dekat sini dia ada bila sebut analog input ni, dia suara campur dengan carrier lah. Kemudian dia ada modulator dan dia melalui antena, dan transmission channel ni dia sama ada, kalau antena ni dia wireless lah, free space, transmission channel free space. Kalau dia kabel, dia akan kabel lah. Kalau sekarang ni fiber optic, dia akan melalui kabel. Kemudian dekat sini kalau antena, dia akan receiver sini dan dia akan dimodulatekan information tadi dan dia keluar sebagai analog output dekat speaker. Okay. Kemudian compare dengan digital, dia ada ADC encoder kat sini. Okay. Analog to digital converter dipanggil, dan ataupun encoder yang convert analog kepada digital. Kemudian dia akan melalui modem. Okay. Modem ni cuba awak type dalam internet apa peranan modem ataupun apa itu modem. Kalau awak hari-hari selalu dengar modem, tahu tak dia punya peranan dia? Cuba type apa itu modem. Modem versus router. Apa itu modem, apa itu router? Kan awak biasa dengar kan? Hello? Okey, modem ni ialah singkatan kepada modulator, demodulator. Kan? Modem. Modulator, demodulator is a computer hardware device that convert data from a digital format into a format suitable for the analog transmission. Okay? So dengan nak mudahkan cerita ialah dia ni bila dah berlaku proses conversion daripada analog to the digital, so dia akan masuk digital signal lah dalam ni. So bila dah masuk digital signal, dia akan match the best teknik untuk hantar this data. Okay, sebab tu dalam dia punya penerangan, convert data from digital format into a format suitable for analog transmission. Maknanya dia akan matchkan data yang masuk tu kepada yang suitable for the transmission, untuk ditransmit. Okay, itu kegunaan modem. Apa beza provide you with the internet access if you were to only have one internet connected device with Ethernet port, you could connect the modem directly to your computer with no need for a router. Okay, which is better, router or modem? Modem versus router, which is better? Modem is fundamentally more important than router because you wouldn't be able to connect to the internet without one. Okay, sekejap awak punya ni mana dia pula?
Okey, kalau awak tengok sini, dia punya modem tu ialah singkatan kepada modulator, device that convert data from a digital format into a format suitable for transmission, analog transmission. Dan apa bagus di antara, dia kata, do you need router with a modem? Bukan, where is modem? Okay, which is better, modem, router atau modem? Dalam kes untuk fundamental, untuk connection of the internet tu awak perlukan modem. Modem is fundamentally more important than router because you wouldn't be able to connect to internet without one. Maknanya awak perlukan modem untuk connect pada internet. Okay, bermakna sekarang awak memerlukan modem ni ialah untuk the connection di antara transmission dengan receiver ni. Kalau connection tu tidak berlaku, bermakna dekat bahagian receiver pun perlu ada modem dan bahagian transmission pun perlu ada modem. Dan kalau transmission tu tak berlaku, makna modem ni tak berfungsi lah. Okey, untuk menjadikan line tersebut up ataupun online, berlaku online, dia perlukan ada modem. So dalam kes kita ni, dalam kes kita berhubung ni, dalam ni, awak rasa modem ni ada kat mana? Modem ni ada kat mana? Hello? Hello? Alice? Awak rasa modem ni ada kat mana? Alice? Mana Alice? Alice? Ya, yes. Awak pergi mana? Pergi dapur? Dah jawab lah, janganlah termati mana jawapan awak. Dekat phone kat sini. Dekat Awak sekarang kat mana? rumah. Okey, dekat rumah kat mana modem ni? Ada modem tak rumah awak? Dekat rumah ada internet? Ada wifi? Tak ada sir. Tak ada, awak pakai apa sekarang? Hotspot phone je. Hotspot? Maknanya awak pakai data, mobile data? Okey, kalau mobile data dekat mana modem ni? Dalam phone kot. Dalam phone, receiver, bukan ke service provider awak punya tu? Bukan ke sepatutnya modem ni sebelum awak sampai kepada awak, dia pergi dulu pada service provider awak tu punya ni. Server. Kan, lepas tu baru awak dapat. Betul tak? So modem ni ada dekat awak punya service provider. Kalau dekat saya modem saya ni sekarang saya transmit. Okey, saya yang transmit. So modem ni ada dekat server UMP. Saya sekarang dekat bilik faculty kat kampus. Okey, so modem saya ni dekat server UMP dan modem awak tu ialah dekat awak punya. Kalau awak di rumah, modem awak tu ada dekat awak punya dekat rumah lah modem awak tu. Dia ada box dia kan. Okey. So benda ni awak so dekat sini selain daripada modem dia ada perkataan router. Router ni pula ialah benda yang lain different. What is different between modem and router? What is different? Okay, unsure about the difference between modem and router. Find out what each does and how they help you save money on your internet bill. So on the surface level, difference between a modem and a router is simple. A modem connects you to the internet. Okay, modem connects you to internet and the router provide the Wi-Fi. The router provide the Wi-Fi or wireless connection throughout your phone. Home. Bermakna sekarang yang ni modem ni ialah sebelum you dapat line. Okey, dia akan melalui modem. Sebelum you dapat line, you akan dapat. Bila you dah dapat line,
dan signal yang you dapat tu dipanggil Wi-Fi, dia melalui router. Router ni dia macam umpama internet antena lah. Router ni macam antena, dia spread the signal into your house ataupun di kawasan sekeliling awak. So tapi kebiasaan bila sebut router ni dalam rumah lah, wireless connect through your phone. Biasanya bila sebut router ni untuk rumah. Kalau dekat luar, kalau dekat sekeliling, dekat kawasan kampus ke atau jalan raya ke apa ke, semua yang di luar tu sana semua dia pakai antena ni yang dia akan spread the signal to the free space environment. Okay, yang tu dia punya perbezaan dia. Okay, advantage digital ni ialah immune to the noise. Okay, due to infinite process, dia ada proses dia. So bila dia proses ni, dia akan semasa proses tu dia akan buang lah noise yang perlu. Okay, easy storage processing, regeneration. Regeneration ni kalau data tu hilang in the middle untuk dihantar tu, tiba-tiba data digital awak yang 1011 tu tiba-tiba hilang. Okay, dia akan regenerate semula untuk dihantar semula. Kemudian easy to measure, enable encryption. Enable encryption ni mana mudah lah untuk dia encrypt data. Encrypt data ni apa bahasa Inggeris encrypt? Apa maksud dia encrypt? Encryption. A form of data stream in which information is converted to ciphertext. In cryptography is a process of encoding information. Okay, so dengan lain perkataan dikata why encrypt use is simple term encryption in the process through which data is encoded so that it remain hidden from or inaccessible to unauthorized user. So maknanya dia di encrypt ni dia diproses untuk lebih secure protect private information. Maknanya dia macam mana proses encryption tu saya tak pastilah, mana kita kena tengok detail lah macam mana dia proses. Tapi apa yang how does encryption work? Encryption takes a plain text like a text message or email and scramble into an unreadable format called ciphertext. Okay, awak boleh search internet apa yang macam mana yang dipanggil ciphertext dan macam mana dia proses. Dalam ni kita tak tengok lah. Okay, sama juga macam proses ciphertext ni lebih pada safety lah. Kalau umpama yang analogi yang saya nak bagi ni macam kita buat zip file tu lain lah. Zip file tu dia nak assemble all banyak data file yang dalam satu folder dan dia nak hantarkan sekali. Tapi proses zip file tu dah memang lain, berbeza sangatlah dengan ciphertext ni. Ciphertext ni kita tak tengok tapi kita boleh awak boleh study further. Dia lebih pada bentuk pada safety of information. Okay, that's why dia bentuk pada enable encryption. Mana kalau analog, kalau data analog dia tak boleh encrypt. Dia hanya boleh data digital saja yang boleh encrypt. Okay, data from several sources can be integrated and transmitted using the same digital communication system. Bermakna sekarang awak boleh bayangkan source punca data tu datang daripada mana? Daripada berbagai-bagai sumber, tapi dia boleh melalui satu communication system. Okey, kemudian dia boleh detect correction, can be utilized. Bermakna contoh correction detection ialah katakanlah data tu data yang kita nak hantar ialah 10111111 tapi yang dia dapat ialah 100000. So dia nak buat correction. Dia boleh correct data tersebut semasa proses sebelum proses dihantar. Okay, so ini kelebihan dia. Kemudian disadvantage require ni maksudnya require bigger bandwidth. Okay, ataupun RF spectrum tu lebih besar. Di mana dia perlukan bandwidth yang besar.
Okay, analog signal need to be changed to digital first, of course. Bila proses ni dia perlukan ADC lah. So bergantung juga proses tu, adakah proses tu performance dia bagus atau tak. Kadang-kadang semasa apa yang kita nak tengok dekat chapter ni ialah macam mana proses analog signal tu dikonvertkan kepada digital. Okay, not compatible to analog system, ada yang tak compatible sebab proses of conversion tu dia banyak error ke apa dan sebagainya, and then need synchronization. Synchronization ni seragaman lah, perlukan keseragaman. Okay, mana analog dengan bila nak convert daripada analog kepada digital tu seboleh mungkin dia error dia kurang, at least 90, mungkin 98%, 95% ke atas. The analog signal tu boleh convert kepada digital. Kalau dia kurang daripada situ, dia kira macam tak worth it, tak berbaloi untuk convert sebab data tu dah almost dah habis hilang. Okey, ini block diagram dia untuk typical diagram digital communication system. You ada analog source, suara daripada speaker dan sebagainya, and then you akan ada analog to digital converter, dan you ada source encoder. Source encoder ni source encode. Okay, source encode bermakna bila dia dah convert dia akan encode. Okay, apa maksud encoder ni? Kan, apa dia encode? Encode ni lah proses apa? Encoder is sensing device that provide feedback. Encoder convert motion to an electric signal that can be read. Ni encoder convert motion to an electric signal that can be read by some type of controller. Okay, ataupun dekat sini what encoder mean, encoder is sensing device that provide feedback. Encoder convert motion. Okay, bermakna sekarang digital data yang masuk dekat sini di convert kepada electric signal. They convert all that data tu into the electrical signal. Convert motion ni adalah data tu lah. Data tu ialah bila 1010 mana conversion of the data to an electric signal that can be read. Okay, kemudian dia ada channel. Channel ni dia punya saluran dia, path dia untuk laluan dia. Dia setiap channel ni dia melalui frekuensi channel. Kemudian dia masuk modulator dan dia akan amplify the data, dan yang ni pun ada channel dia. Ini the channel ni dekat antara antena dengan antena ni, channel ni. Bila dia nak hantar, dia akan melalui satu channel. Bila dia nak hantar ni, dia akan melalui satu channel, dia akan pilih, dia akan di-supplykan dengan channel dia, setiap signal tu. Kemudian low noise amplifier ni, dia akan amplifier ni dia akan mengurangkan noise. Dia akan suppress the noise. Okay, dia dipanggil low noise amplifier di modulator, channel decoder. So ni dia akan patah balik, dan kalau in case output tersebut perlukan pada digital user, mana digital user ni ialah pada komputer awak lah, kepada komputer awak. Kalau yang ni melalui, kalau analog user ni speaker, yang digital user ni lebih pada komputer ataupun mobile phone awak dan sebagainya. Okay, tu yang ada dua jenis output. Bila dia perlu direct kepada digital user ni, dia tak perlulah convert kepada analog. Baik, closer look at the digital system. Okay, kita akan tengok semua all this process. Mula-mula analog masuk, bila analog nak convert kepada digital. Okay, process of conversion ni akan dilakukan oleh 3 type ni. Sama ada dipanggil, all this is pulse modulation. Okay, dia ada pulse modulation, ini pulse width modulation, pulse position modulation, pulse amplitude modulation. Dan yang kita akan lebih fokus ialah pada this one, pulse code modulation, yang mana dia convert kepada code. Code tu ialah 10111 tu. Dan juga dia ada delta modulation. Kita akan tengok juga delta modulation tu macam mana. Kemudian bila dah dia convert kepada digital modulation, dia akan menggunakan dekat channel encoder ni digunakan line coding.
Okay, dipanggil line coding. Di coding untuk the electrical signal untuk yang sesuai dengan transmission kan daripada penerangan ni, convert motion to energy that can be read by some type of control. Inilah line coding ni dipanggil ada return to return zero, non-return zero, alternate inverter, alternate M ni aku lupa dah saya, alternate M ni lupa dah saya, inverter dan lain-lain. Kemudian selepas proses line coding tu kita ada digital modulator ni kepada bentuk ASK, amplitude shift keying, frequency shift keying, phase shift keying ataupun quadrature amplitude modulation. Okay, so 3 ni kita akan tengok dekat chapter 4. Chapter 4, part 2, ni chapter 4, part 3, ni chapter 4. Ni sangat penting sebab yang ni proses ni dia akan gabungkan sekali dan dia akan jadikan satu soalan dalam final. Jadinya awak kena faham 3 ni. Okay, kemudian ni dekat receiver. Receiver pun proses sama je, dia macam analog juga, dia ada perlukan power amplifier sebab yang diterima signal yang diterima sini weak. Jadi dia perlukan power amplifier untuk besarkan amplify the amplitude of the signal tadi. Kemudian dia akan dimodulated dan proses tu akan terbalik seterusnya, channel decoder, source decoder dan analog signal. Proses dia sama, dia akan diterbalikkan daripada yang transmitter tadi. Okay, the key to digital communication is to convert information from continuous analog into digital form. Ni yang penting sekali, to convert. The key to digital communication is to convert information from continuous analog into digital form. Ini proses yang kita akan tengok. And then the continuous signal are changed into a series of binary number. Okay, kat mana awak nampak binary number lagi? Dalam selain subjek mana awak nampak binary number? Prakash? Oh, Prakash. Yes sir. Kat mana awak tengok binary number? Digital electronics sir. Digital elektronik. Awak belajar kat mana? Polytechnic sir. Dekat awak sekarang tahun 1 Tahun 2 sir. So awak tak ambil lagi subjek digital kat UMP? Tak sir, saya dapat credit exemption. Oh, dapat credit exemption? Oh, kenapa? Yang belajar dekat diploma di Politeknik tu memang boleh Boleh sir. Oh, macam tu pula. Okay, once in digital form, the data can be processed or stored, and then as receiver digital data must usually be reconverted to analog form before used by the user. So dia cerita balik all the process tadi. Okay, basic process of data conversion, you perlu ada AD, analog to digital ni. Conversion, kemudian digitizing signal or encoding. So maknanya bila dah convert, dia digitize ataupun dia encode kan, conversion. Bila dah proses you dapat, bila dah convert you dapatlah 101 bla bla bla, dan data-data tu akan di-encode, kan, akan di-encoding. The device used to perform this translation is known as the analog to digital converter ataupun ADC. Okay, translating digital signal into an analog signal is called digital to analog conversion. Ni lawan dia. Lawan dia bila dia nak hantar balik kemudian kepada kita nak dapatkan original information. So dipanggil digital to analog converter atau DAC. Kemudian dalam proses tu, semasa proses bila dah convert kepada digital, ada satu spek yang dipanggil ni di antara ADC specification ni dipanggil resolution. Resolution, kalau awak biasa dengar orang sebut pixel tu menunjukkan bahawa resolution of that data is related to the number of bit. Resolution ni related to the number of bit. Bermakna kalau awak nak mudah faham, awak akan refer kepada pixel. Pixel tu makin banyak, makin besar pixel tu makin bagus you punya kamera punya data. Pixel ni melibatkan kepada kamera, okey.
makin bagus gambar tu, makin banyak data ataupun bit, number of bit ni, makin besar pixel awak, makin bagus gambar awak. Makin performance dia lagi bagus. Okay. So kita panggil resolution. Dekat TV pun sama. Kita akan, sekarang ni dah ada digital TV kan. So digital TV tu, dia nak tahu gambar yang display kan, ataupun komputer awak yang nak tengok dia punya apa hebatnya tu, ialah kita melihat pada resolution dia. Okay. So resolution indicate the smallest input voltage recognized by the converter. It is a reference voltage divided by 2 ganda N, where N is number of output bit. Maksudnya sekarang, bila N ni lagi besar, awak punya number of output bit ni akan lagi besar. Bila lagi besar, resolution awak lagi bagus. Okay, it's a reference voltage reference. Okay, bila voltage reference awak makin tinggi, mana dia lagi power kan, lagi besar. So yang mana yang ni reference ni, voltage reference ni is relate to the 2 ganda N ni. So semasa proses conversion digital ni, kita akan melihat N ni. Kita akan menggunakan berapa jenis N. Adakah kita menggunakan N type berapa? 16 yang kita ada sekarang kan ke? Daripada dulu dia start dengan 248, 23, 48, 16, 32, 64, 125 dan sebagainya. Dan makin bertambah. So resolution awak pun makin bagus. Okay, dynamic range is a measure of the range of input voltage that can be converted. Siapa ada orang baru masuk kan? Pak Fitran, awak baru masuk ke? Tadi bukan awak dah masuk? Tak ada sir, saya tukar device. Oh, okay. Okay, kemudian dynamic range a measure of range of input voltage that can be converted. Dia resolution, dynamic range ni benda yang interrelated. Dynamic range, kalau awak search dalam internet ni, apa itu dynamic range? Dia berkaitan, resolution dan dynamic range ni dia interrelated. Okay, dynamic range. Apa itu dynamic range? Is ratio between the largest and smaller value that a certain quantity can assume. Okay, kita tengok what is dynamic range and is often used in context of signal like sound and light. Okay, ratio between the largest and smallest value that a certain quantity can assume. Bermakna dia ada, kalau kita tengok sini, like sound light is measure either ratio or base of 10. Payah nak faham. Okay, dia ni bila kita tengok kalau data tu comparison between the strong data dengan weak data, lepas tu dia akan tengok perbezaan tu dan hasil daripada perbezaan tersebut dia akan dikatakan sebagai, dia akan ambil sebagai dia punya the exact data. The dynamic range of any recording is defined as the ratio of the loudest speaker to the quietest. Okay, loudest speak to the quietest expressed in decibel. So result daripada comparison ratio between the loudest peak and the quietest tu, quietest tu yang lemah lah and then as well in decibel for contact the human auditory system a person. So daripada data tu lah dia considerkan sebagai dynamic range. Dia akan orang kata kekuatan, macam mana bahasa Malaysia kita nak panggil apa bahasa kamus dia? In Malay ada cakap apa? Julat dynamic. Maknanya ini lebih pada ratio lah. Ratio of the signal tu Julat, ratio of the signal itself. Range of a number, kalau number measurable, okay, the largest measurable signal to the smallest measurable signal is typically defined as equal to the noise level. Yang juga kita akan kenali sebagai signal to noise ratio.
Okay, so bermakna benda ni, tiga perkara ni dia interrelated lah. Alright, the signal yang mana resolution ni dia akan menghasilkan data, dan data tersebut dia ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah. Okay, berdasarkan pada number of bit. So setiap data tu ada tinggi rendah. So dan dynamic range ni dia akan ambil dia punya ratio of the tinggi rendah tu. Dan as a result, the signal to noise ratio is the ratio of the actual input signal voltage to the total noise in the system. So benda ni dia interrelated. Okay, kemudian dalam ADC specification ni kita ada Merry encoding. Okay, Merry encoding ni sangat penting sebab dia akan menentukan nilai N. Okay, dia akan menentukan nilai N. Okay, binary represent digit that has two label. Apa itu? Yang 2 bit, 1 atau 0 saja. Dua label ni 1, 0. So bila dua label ni dah kita nampak dah dia punya ratio. Kan? Dia you ada 1, you ada 0. Okay, masalahnya ialah you punya 0 ni berapa volt dan you punya 1 ni berapa volt. Yang tu user akan tentukan. So bila different tu dia akan dapat dynamic range, dan juga daripada different tu juga dia akan dapat signal to noise ratio. Okay, M-Merry represent a digit that has M label, ataupun dipanggil M condition ataupun N combination. Okay, ni benda yang sama, dia sama. Maknanya you ada berapa label. Kalau sini 2 label, 1, 0, 2 label. Tapi dalam case M-Merry, bergantung pada binary number tu, dia akan menentukan. Kalau sini ada 2 label, so M-Merry dia ada 2 label. Kalau sini ada 3 label, M-Merry ada 3 label. M-Merry represent the digit that has M label condition. So untuk menentukan M label tu ialah macam ni lah dia punya equation dia. M ni adalah sama dengan 2 ganda N, ataupun N ni adalah sama dengan log 2 M. Log 2 bukan log 10. Alright, okay, bila awak tekan calculator, awak kena make sure that you are in the mode of log 2, bukan log 10. Okay, and the number of bit necessary, number of condition, label combination possible with n bit, and then for binary M 2. So bila M sama dengan 2, adalah N ni adalah sama dengan 1 lah, 2 ganda 1 sama N sama dengan 2, betul? Okay. Yang ni penting awak kena, jangan boleh main tengok aje. Sebab daripada sini akan menentukan the process of digital tu nanti. Okay, find the number of bit, N sama dengan M sama dengan 2. So N sama dengan berapa kalau M sama dengan 2? Berapa? Alis, berapa? Oh, Alis? 1, N sama dengan 1, kalau M sama dengan 4? 2. So kalau for M, kalau N sama dengan 3, M sama dengan apa? Berapa? 1,5. 1,5. Dia suruh cari N. Sekarang ni for M for 3-bit system. Okay, find the number of condition M for 3-bit system. Bermakna sekarang N awak ialah 3, M awak sama dengan apa? Macam mana boleh dapat 1,5? Alis? 8. 8 kan? Okay, bulk. Okay, kat sini orang selalu selalu silap. Di antara bulk dengan bit. Okay. Bulk is a measure of the rate of change of signal on the transmission media after encoding and modulation have occurred. Okay. Mula-mula dia punya persoalan dekat sini lah, why difference between bulk and bit per second. Bulk ialah sekumpulan data. Dia sekumpulan lah, a group of data. Maknanya dia bukan single. Tapi kalau group tu terdiri pada single, dalam satu group you hanya ada seorang, you tetap dipanggil group juga walaupun hanya ada seorang. Tetapi kebiasaannya group of data ni ialah dia lebih daripada satu. So mana
Kalau dalam satu grup you ada seorang, kita panggil satu bit. Kalau dia ada panggil dua orang, dia panggil dua bit, 1 0 ataupun 1 1. Kalau ada 3 orang, kita akan panggil 0 1 ataupun sama bergantung pada perubahan data lah. Tapi dia akan, kalau 3 dia akan 1 1 1. Kalau 4 dia akan 1 1 1 1. So bulk ni ialah rate of change ni ialah sekumpulan number of bit dalam satu group lah kita panggil itu on the transmission media after encoding. So bila you after encoding, dia di dalam satu group, dia digroupkan dalam satu group lah, kita panggil satu group lah senang. Dan dalam group tu dia bila kita encode, dia ada banyaklah data bit dalam tu. So what is different between bulk and bit ialah bila bit kita panggil bit, satu tu ialah bit, kosong tu ialah bit. Okey, tapi bulk ialah sekumpulan of the bit. Okey, faham Each symbol atau selain daripada bulk, kita panggil dia sebagai simbol. Bulk ataupun simbol. Each symbol consists of one or several bit of data. Each symbol ataupun slash tulislah. Each symbol atau slash bulk is consists of one or several bit of data. Yang ni awak kena faham. Ada? Siapa yang tak faham? Come on. Siapa yang tak faham? Betul awak faham? Pravin. Fabitran. Nama pun dah lupa dah. Fabitran. Mana Fabitran? Hello Fabitran. Dah keluar. Hello. Dah keluar. Prakash. Basanta. Yes, sir. Habis tu, kenapa Pavitra? Apa masalah awak? Tukar device lagi? Apa masalah awak Pavitra? Mic tak boleh fungsi. Tadi tu, yang tadi? Amirul Asraf. Saya doktor. Kenapa lambat? Oh, saya baru jaga doktor. Tertidur tu. Basanta. Awak boleh faham yang ni maksud ni bulk dengan bulk, simbol dan bit ni? Yes, sir. Understood. Boleh Yes, sir. Okay, often got confused with bit rate. Okay, dia sekarang ni kita tak tengok rate ni lagi tau. Kita just baru tahu bulk, simbol and bit tu apa dia. Bila sebut rate, awak ada dalam tempoh masa second. Dalam tempoh second, bermakna bila sebut rate, dia ada tempoh masa. Okay, sama ada millisecond ke ataupun microsecond ke ataupun minute ke hour ke. So bila ada second dia akan kata rate. Dia bila ada bila ada tempoh masa saja dia katakan rate. Okay. So that's why dalam tempoh satu saat berapa banyak bit yang ditransmit. So dia akan tanya berapa bulk data has been transmitted. Okay. So bila kita kata berapa bulk, kita kata okay, katakanlah dalam tempoh 1 minit kita boleh transmit 2 atau 3 bulk. Tetapi the problem is dalam 3 bulk tu ada berapa banyak bit. Okay? Dalam tempoh 1 second Kebiasaannya kalau dalam tempoh 1 second, sebab dalam tempoh 1 second tu dia ada kalau kita tengok jarum pun dia ada masa dia kan dalam tempoh second tu. Maksudnya kalau transmission tu boleh transmit faster selaju cahaya, okay, mana dalam tempoh second tu dia ada a few bulk has been transmitted dan dalam a few bulk tu ada berapa banyak bit. Okay, dalam tempoh 1 second tu. Alright, so rate, bila sebut rate aja, so how many bits has been transmitted, how many bit
has been transmitted in a second. Okay, itu maksud rate. Okay, dengan istilah lain, yang ni dalam equation lah, bila sebut bulk ataupun kita panggil Fs. Okay, Fs ni nanti mungkin you akan keliru. Dia bukan boleh panggil simbol rate ataupun bulk per second ataupun sama dengan 1/ts. 1/ts time of the symbol tu. Okay, time interval of one signaling element second. Signaling element. Okay. Okay, simbol adalah sama dengan one signaling element. Satu simbol adalah ataupun simbol kita considerkan sebagai one signaling element. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan saya anggap awak faham je lah. Tak ada soalan? Fatihah ada soalan? Fatihah? Ada, sir. Okey. Okey, kemudian bit rate ataupun channel capacity. Bit, bila sebut bit je 1010 tu bit. Bila bit 1 bit, 0 bit, 0 bit, 1 bit. Okay. Is number of symbol change processed at the input of to the modulator, bit per second. Alright. So you ada FB sama dengan Fs kali dengan N, yang mana N number of bit encoded into each symbol. Number of bit. Kalau tadi exercise dia kata ada 3 bit, so the number of bit dia lah 3 lah. Okay, encoded into each symbol. Yang ni number of bit encoded into each symbol ni dia akan refer balik kepada yang belakang ni. Yang proses ni. Okay, M number of discrete signal or voltage label. So B ialah minimum Nyquist bandwidth, Fs ialah bulk, symbol per second, dan Fb ialah bit rate, bit per second. Yang ni hopefully awak semua faham ni apa itu bit rate, apa itu bulk per symbol per second, minimum Nyquist bandwidth. Nyquist bandwidth ni ialah sebelum ni kita ada belajar ke Nyquist bandwidth dekat frequency modulation. Kita ada apa Bessel table dengan kita ada apa bandwidth. Kita ada Bessel table dengan apa nama satu lagi tu? Bukan Nyquist dia panggil apa Siapa ingat? Hello? Okay, semua tak ingat, bagus. Okay, example analog signal carries 4 bit in each signal unit. If 1000 signal unit are sent per second, find the baud rate and the bit rate. So you ada apa? Analog signal carry 4 bit. So mana sini N? Analog signal carry 4 bit. You ada N bit. Okay? In each signal unit. If 1000 signal unit are sent per second, find the baud rate. So baud rate sama dengan kali je lah, 1000 kali dengan 4, so you dapat 4000 bit per second. Baud rate sama dengan 1000 baud per second. Okay, yang ni berapa? The bit rate of signal is 3000. If each signal unit carries 6 bit, what is the baud rate? Berapa baud rate sini? Fatihah? Oh, Fatihah? Yes, sir. Berapa? Berapa? 500 kan, sir? 500, betul? 500 baud. Dia akan bahagi. Okay. So Nyquist bandwidth ialah minimum theoretical bandwidth necessary to propagate. Propagate ni to sebar ataupun pancar, propagate signal. For binary system ialah Fs sama dengan 2B. Fs sama dengan 2B, yang mana B is either Nyquist bandwidth. So for n bit system, it's possible to propagate a bit at a rate greater than 2B. Okay, it's possible to propagate. Dia seeloknya lebih besar dan sama lah. Bukan sama dengan ni, dia besar dan sama.
Okay, for merit system, we know that FB sama FS and bla bla yang equation ni. So bandwidth tu dia akan dapat B sama dengan dia terbalik daripada equation ni dia dapat FB per 2N. N ni adalah number of bit number of bit. Number of bit. Okay, daripada sini ialah proses macam mana the smoothest ataupun bila awak menggunakan bandwidth tertentu, macam mana dia punya data yang di-convert daripada analog kepada digital tu, macam mana dia punya proses, dia nak menunjukkan bahawa percentage of conversion tu berapa bagus dia punya convert, proses tu convert. So kalau awak tengok daripada sini, bandwidth yang lebih besar tu lebih bagus, lebih proses dia bermakna analog tu kepada digital conversion tu berlaku dengan lebih perform, lebih bagus dia lebih bagus. Kalau yang 200 bit per second ni dia tak berapa bagus, dia langsung tak bagus dia punya proses tu. Maknanya ada signal yang dia tak convert pun. Okay, berbanding dengan B sama dengan 4000 Hz ni, 4 kHz ni. Okay, yang ni awak boleh tengok proses dia punya how well is the conversion is happen. Okay. Kemudian information capacity, apabila you nak convert, berapa besar pula capacity of the information yang terlibat. Okay, yang ni kita panggil using channel limit for information capacity. Sebelum tu represent the number of independent symbol that can be carried through the system, in a given unit of time. Okay, so bermakna dalam tempoh tertentu berapa banyak information yang boleh dihantar. So yang ni dia panggil I information capacity. So dia ambil pada equation tadi B log 2 dan so ni equation dia ataupun 3.32. Awak boleh check dalam internet macam mana dia dapat nilai 3.32 ni. Dia ada dia punya calculation dia, walaupun kita guna je kat sini tapi adalah better untuk check macam mana dia dapat 3.32 nilai 3.32. Dia relate pada data dan juga bandwidth. Okay, kemudian for example, standard Void communication channel have a signal to noise ratio power of 1000 ataupun kita bersamaan dengan 30 decibel. Okay, SNR sama dengan 1000 ataupun 30 decibel. And signal bandwidth of 2.7 kHz determine the information capacity. So dia just masuk direct. So dekat sini dia gunakan log 10 berbanding yang tadi memory tadi dia guna log 2 nak dapatkan number of bit, tapi dalam case I capacity ni, information capacity ni dia menggunakan log 10. So information capacity yang diperlukan untuk menghantar dalam tempoh second adalah sebanyak 26.9 kilobit per second. Okay, conversion, kita nak convert analog signal tu kepada digital ni ialah continuous step. So mula-mula kita akan buat proses of dipanggil sampling process. Process of sampling, measuring the analog signal at regular time interval. At a regular time interval. Yang ni penting time interval. Awak tengok masa dekat dalam analog modulation dia ada time interval kan dalam model saya bagi gambar rajah tu, dan setiap sela masa tu sehingga T berapa-berapa dia ada dipanggil interval, time interval. Okay, so the sample are then rounded off to a discrete voltage value. Process to it, this process known quantization. Yang ni adalah proses mula sampling, berarti quantize error associated with the process are known as quantizing error. Then the quantized voltage are coded into preliminary binary number. So dia dipanggil coding. Sampling, quantization dan code. Okay. Sepatutnya proses sampling dulu, tapi kenapa dia letak quantization? Tak apalah. Semasa di proses of quantization ni, ini dia nak kata the sample are then round
rounded off to discrete voltage value closest to it. Proses quantization. Okay. Proses quantization ni ialah dia mula-mula dia nak dapatkan number of label. Bila sebut number of label ni yang M tadilah. Kan ke M tu M label condition ataupun label condition ataupun apa ni? Ada satu lagi tu. Okay. So number of label. Dia nak dapatkan number of label. Number of label ni sebenarnya kita nak dapatkan yang ni tau. Alamak, tak ada kat sini. Okay, sekejap. Sebelum awak masuk ke sini nanti, kita nak dapat, inilah proses of pulse code modulation. Sampling, quantization and encoding. Sampling, natural sampling dan sebagainya. Okay. Kemudian kita nak encode quantization. Yang ni kita akan tengok L apa ni, quantization and number ni. Contohnya kita nak dapatkan label ni, label ni. Label 0, label 1, label 2, label 3 ni. Prakash, awak boleh faham? Faham sikit. Okey, kalau saya kata, siapa sini pandai lukis potret atau muka orang? Siapa pandai melukis? Siapa yang boleh melukis? Amirul, awak boleh melukis? Siapa boleh melukis? Idayu, awak boleh melukis tak? Tak sih. Okey, masa dekat sekolah awak ada ambil subjek seni ataupun melukis? Siapa ada ambil subjek melukis? Hello? Tak ada saya. Seorang pun tak ada? Saya lukis holiday je. Orang lidi? Okey, maknanya awak tak pernah lukis muka orang lah, exactly. Pernah tapi buruk lah jadi. Okey, awak, masa awak lukis muka orang tu, ada teknik apa-apa tak awak guna? Awak just lukis gitu je, awak tengok ni just lukis gitu je, tak? Betul? Okey, awak pernah dengar tak satu teknik yang mana awak akan kotak-kotakkan dulu muka. Contohnya kalau awak nak lukis muka awak, awak kotak-kotakkan dulu muka dia, betul tak? Okay, and then awak akan follow kotak tu, betul tak? Betul? Lukis mata tu. Itulah proses yang sama. Proses yang sama semasa awak nak lukis, awak kotak-kotakkan dia. Ini proses yang sama yang kita akan kotak-kotakkan dia ni. Inilah label. Dan dekat inilah bahagian label ni ialah pada paksi, kita panggil paksi X kan, paksi X. Kita akan labelkan dia. Pada paksi Y dia ada time interval. Dia akan ada time interval. So masa dekat paksi X tu nanti kita akan tengok inilah dua label. Label negatif 4 volt dengan label 4 volt. And then dekat paksi X tu nanti kita akan tengok dekat sini. Kita akan proses sampling tu. Mana dia? Alah, bukan sini ke? Yang ni proses sampling. Proses sampling. Ni. Ni yang ni. Time interval, setiap time interval ni kita akan, inilah kita akan kotak-kotakkan mengikut time interval. Ikut time 1, time 2, time 3, time 4. Sampling time interval ni kan. Kita akan sample, dia dinamakan sampling, sample. Kita akan kotak-kotakkan dia mengikut time tu. Okey, kemudian kita ada label. Label tu dia katalah voltage ni dia start sini kosong, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan labelkan dia. Kita akan tarik label dia. So kita akan ambil koordinat dekat sini berapa. Ini ialah analog signal. So kita akan ambil koordinat kat sini berdasarkan kepada berapa volt dan berapa time. Okey, tapi untuk proses tu kita akan untuk mendapatkan koordinat ni, awak nampak cursor saya kan? Untuk mendapat koordinat ni kita akan proses dia, kita akan bentukkan dia punya table lah, table yang macam ni. Alah, tak ada kat sini.
kita akan tablekan dia macam ni. Bermakna sekarang awak ada table, awak ada label, kemudian awak ada coordinate lah, dia punya coordinate kat sini, quantization label apa semua. Okay. So kemudian awak akan dapat setiap point dia akan menghasilkan contoh macam ni. You ada label, you ada banyak ni label. Tapi bila dia kata menggunakan using 3-bit system ni, dia akan start daripada peak to peak. Peak kepada peak kita akan dapat. Bila menggunakan 3-bit bermakna N awak adalah 3. Bila N awak adalah 3, M ataupun L, M awak akan dapat Fatihah. Dapat apa ni? Berapa Fatihah? Alis dapat apa tadi? 8. So awak punya label ialah 8. Dia start pada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ke? No, wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, label awak adalah sampai sini. Okey. Dia start label 1, label 2, awak nampak macam punya cursor, label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, label 7, label 8. Okay, so awak akan dapat 8 label. Alright, so daripada sini kemudian awak kena carilah dia punya letak kan. Dia start daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Bersamaan dengan 8 label. Dia start dari 0. So quantile value semua kena cari dan awak akan dapat encoding. Encoding tu ialah bila awak start bila label 0. Bila label 0 dia start dengan katalah 3 bit, tadi 3 bit, so dia akan dapat 000. Label 1 001, label 2 010. Ini ialah kod yang akan awak tentukan kemudian. So akan dapat nilai coding tu. Contoh macam ni. Okay, pada point ni berapa? 2.5, 2.5, 2.5. So awak akan coding dia 100. Quantize value. Voltage di antara 2 hingga 3. Betul tak? Voltage di antara 2 hingga 3. Ni 2. Ni 1, 2, 3. Di antara 2 dan 3 dia ada 2.5. So coding awak ialah pada 100. Okay, kita dah langkau ni. Saya nak bagi rough figure macam mana proses of recording. Tapi yang dekat belakang ni dia punya proses dari segi teori lah. Okay, yang tadi tu quantization L ni kita boleh samakan dia macam untuk memory dia sama dengan M. L number of label ataupun kalau tadi nota depan tadi M sama dengan 2 ganda N, so L ni pun sama, L sama dengan 2 ganda N. The number of label is given by L. Okay, the number of label with 2 bit per sample is L sama dengan 2 ganda 2 sama dengan 4. So find the number label of following PCM. Kalau 3 bit L awak dapat berapa? 8. Kalau 8 bit L awak dapat berapa? 2 ganda 8 berapa? 2 ganda berapa? 2 ganda 0, 2 ganda 0, 1, 2 ganda 1, 2. 1, 2, 4, 8, 16. 32. 253. 253. 2 ganda 8, 253. You ada label. You ada 253 label. So mana bila 253 label, data yang awak nak convert tu dia akan lebih precise ataupun accurate. Dia punya accuracy lebih tinggi. Okay, awak boleh bayangkan kat situ. Okay, contoh example AD process PCM conversion. You ada input analog signal. Kemudian dia ada sampling pulse ni. Sampling pulse ni macam kalau analog dulu kita ada carrier. Carrier tu constant. Sampling pulse ni pun constant. Okay, sampling pulse ni macam carrier dalam analog, tapi dalam case PCM coding ni kita panggil sampling pulse. Sampling pulse ni fix. Tapi selalunya user yang setting sampling pulse ni, dia nak sampling pulse tu tinggi ke rendah ke atau dia rapat-rapat ke, bergantung pada setting by user. So yang ni, yang tepi-tepi ni ialah label awak. Macam mana dia dapat label awak? Dia label ni pula,
dia ada dua jenis. Satu label yang macam ni dia ambil kalau ada, ini ialah contoh 3 bit label yang 3 bit yang mana ada 8 label kosong, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 label. Kosong, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan patah balik dekat kosong ni 6, 4, 5, 6, 7 dia bahagi dua. Ataupun dia ada satu lagi contoh. Kenapa saya katakan dia bahagi dua? Sebab dia kosong dengan 4 ialah pada label yang sama, pada label kosong volt. Okey, 1 pada negatif 1 volt, 2 pada negatif 2 volt, label ketiga pada negatif 3 volt. Yang ni dia mengikut pada dan label volt tu. Okey. Boleh faham tak? Hello? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Pak Bitran okey? Pak Bitran okey tak? Pak Bitran? Tasha okey Tasha? Okay, sir. Boleh faham okey, yang ni satu jenis satu jenis. Dia ada satu lagi jenis. Dia ambil peak to peak yang macam contoh yang saya yang tunjuk tadi. Ni daripada peak sini sampai peak sini. Mana dia start yang peak bawah ni sebagai label kosong. Kalau yang ini dia start label tu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Dia ambil tengah-tengah. Kalau yang ni dia ambil daripada negative side. Dia label kosong ni dia ambil pada bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ambil daripada bawah. Okay, so ada different So how you decide nak ambil yang mana ke apa, setiap cara ni dia ada nama dia. So dalam soalan kalau dia suruh menggunakan teknik sekian, so awak kena buat teknik itulah. Dia ada nama dia, nanti kita akan tengok dekat nama dia macam mana. Okay, ini bila proses of sampling. Okay, you ada the voltage measure and convert into binary number. Yang ni lah, ni ada voltage, nilai voltage dan ni ada pada point-point ni dia convert kepada binary number. Binary number awak tu inilah yang 0011 100 dan sebagainya ni. Itulah pada point ni, pada setiap point ni. Okay. Each sample result in the binary number time sampling time interval sama dengan F sama dengan 1/T. Okay, bila conversion method ni dia ada few type. Pulse modulation dia ada pulse amplitude modulation, pulse wave modulation, pulse position modulation, pulse scope modulation dengan delta. Kita akan fokus kepada pulse scope modulation Yang lain-lain ni PEM ni macam ni contohnya PEM, dia kata PEM signal. Bila dia convert kepada PEM signal, so dia akan dapat signal yang macam ni. Yang macam mana dia katakan PEM, dia mengikut kepada amplitude. Okey, pada T1 amplitude dekat sini dia akan follow. Kemudian pada sini and then dia akan pergi, and then bila kalau amplitude pada masa ni adalah negatif, dia akan pergi pada negatif. Dan pada T seterusnya, sampling pulse ni, kalau T ni pada positif, dia akan ikut pada positif. So ini adalah teknik PEM. Okay, bila dah dapat ni, dia akan convert kepada PCM code, ialah pada titik ni berapa? PCM code dia ialah pada titik ni ialah sama dengan 110, sebab tu dia dapat 110. Okay, pada titik ni adalah bersama dengan 001, so 001. Dan pada titik ni ialah bersamaan dengan, walaupun dia rendah daripada itu, tapi dia ke arah, kata round off. Dia ambil yang terdekat yang macam ni lah negatif 2.6. Ataupun sebenarnya positif ni, bukan negatif. 2.6 ni lah hampir kepada 3. Dia bukan hampir kepada 2. Dia hampir kepada 2, 3. So dia ambil 111 sebagai dia punya PCM code. Okay. Kemudian PEM ni use describe conversion of analog signal to pulse type signal in which the amplitude
Amplitude of the pulse denote the analog information. Alright, sebab tu kita dapat yang ni tadi. Amplitude dia, kita ambil pada amplitude dia. Okay, kemudian is a series of pulse in which the amplitude of each pulse represent the amplitude of the information signal at a given time. Okay, kemudian kita ada pulse width. Pulse width ni mengikut pada pulse length modulation. The width of the pulse is very professional. Dia ada contoh ke? Kita ada gambar rajah ni. Dia ambil kat sini lah. You ada analog signal, you ada sample pulse. Yang sample pulse ni dah fix lah. Kemudian yang ni ialah pulse width. Pulse width dia akan refer kepada sample pulse, and then setiap sample pulse tu dia akan ada dia akan keluar pulse dia. Okay, setiap tak kisahlah positif ke negatif ke, tapi pulse yang terhasil bila pulse ni lepas tu dia akan follow kalau analog ni positif dia akan follow positif, and then bila sampai kat point ni dia pergi negatif, dia akan turun negatif. Of course semasa conversion tu dia ada delay sikit. Kalau kita tengok sini dia ada delay. Okay, dan lepas tu bila dia sampai dekat pulse, sample pulse ni dia akan pulsekan balik. And then dia akan follow balik. So kalau dekat sini negatif, dia akan sepatutnya dia akan turun negatif. Dia once the pulse dia sepatutnya akan turun negatif, tapi dia akan delay, dia akan follow sample pulse punya ni. And ada delay sikit, itu baru dia turun untuk menunjukkan bahawa dia di kawasan negatif. Okay, untuk pulse position pula, yang ni dalam case ni yang ni saya tak pasti macam mana dia akan follow ikut macam mana, tapi Dia tadi negatif Hello? Hello? Ha, Yang pas apa tadi? Yang gambar tadi saya. pulse amplitude, pulse width. Pulse position modulation tu dia tadi negatif maksudnya? Ke bukan? Yang mana? Yang ketiga tu. Pulse yang mana? Pulse position modulation. Pulse position modulation dia tak ada negatif, dia tak ada positif tak? Tak tahu. Saya tanya sir. Tak ada. Yang ni yang pulse position ni saya kata tadi, saya tak pasti exactly macam mana. Sebab daripada sini kita tak boleh nak tengok bila once the pulse kat sini, lepas tu dia follow, patutnya dekat sini ada pulse, apa jadi dia tak, bila since dia negatif dia tak ada jadi apa-apa. Oh okey. Okey, bila walaupun dekat sample dia kena tengok dekat sample pulse ni juga dia akan refer pada sample pulse ni. So every teknik kalau case ni dia akan hanya pulse, dia akan keluar pulse ni pada positif. Bila negatif dia tak keluar apa-apa. Dekat sini dia akan keluar pulse sebab dia assume yang kita punya analog ni akan keluar pulse. Dia akan pergi pada positif kan. Okay, pulse position. So mana dia react hanya pada positif analog signal, positive side of analog signal tu. Okay, Yang pulse width tu macam mana? Yang pulse width ni dia akan pulse, dia akan pulse setiap pulse ni dia bila yang sample pulse ni ada pulse, dia akan pulse, kemudian mengikut masa dia akan follow kalau sini positif dia akan positif lah, kemudian bila dia turun negatif dia pun akan turun negatif, tetapi dia ada delay sini dia bukan point yang sama, dia ada delay, lepas tu baru dia turun. Kemudian bila dekat sini pulse balik, dia akan pulse balik, sepatutnya dia negatif tapi dia akan follow pulse ni dulu, kemudian baru dia turun. Okay, and then dekat sini sepatutnya ada pulse lah, positif. Dia akan keluar pulse positif kat ujung ni. Alright, kemudian yang amplitude ni tadi dia akan kalau positif kat bahagian signal analog positif dia akan tinggi, yang mana negatif dia akan rendah. Itu beza dia. Okay, dia akan pass, kemudian dia akan follow sample pass, kemudian dia akan pergi dia negatif, dia akan jumpa pass. Kalau pass tu negatif, kalau signal tu negatif, dekat pass ni signal ni adalah negatif, dia akan dia punya amplitude dia rendah saja. Okay, so dekat untuk case pulse modulation ni pula dia ikut yang macam tadilah, yang refer kepada yang ni, proses ni.
Okay, proses dia dapat nilai-nilai ni semua dan dia akan bentukkan dia punya nilai dia 8 bit. Okay, comparing pulse modulation method, the PM signal is still constant with pulse whose amplitude vary. Ini dia penerangan kepada yang ni lah, sama juga dengan kes yang belakang ni. Okay, istilah apa with timing the is apa ni pun sama, penerangan kepada gambar rajah yang ni. PAR is istilah of PAR in which amplitude of the information is given time is coded as a binary number. The pulse are fixed phase length and fixed amplitude. So PCM is generated by 3 process: sampling, quantization, and encoding. Integrated circuit that perform PCM encoding and decoding function is called coder or decoder. Okay, kemudian itu je lah, habis sampai sini untuk hari ni. So yang ni lebih kepada in general about digital modulation dan juga teknik yang dipanggil pulse modulation tu. Okay, yang paling penting sekarang ni semua all the binary apa semua je awak kena ingat. Okay, ada apa-apa soalan? Hello? Sir. Ha. Sir, assignment tu sir cakap yang dekat WhatsApp group tu, dia punya due date tu before finals dan ASAP saja sir. Tak mention pun lepas raya sir. Dekat group awak tak ada mention lepas raya ke? Tak sir. Tak ada sir, saya tak mention pun sir. Sir cuma mention sebelum final exam sir. Oh, tak ada. Oh, mana saya dekat grup 2 lah. Tak ada Oh, tak ada. Okeylah, so awak boleh submit dalam minggu ni. Okay? Boleh sir. Thank you sir. Dalam minggu ni okey, mana sampai hari, saya nak sampai hari Ahad lah, saya bagi sampai hari Ahad. Alright, saya akan setting sampai hari Ahad ni untuk awak submit. Okey, ada lagi apa-apa? Lain? Tak ada Okey, kita sampai sini dulu. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sir. Thank you sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.